Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan sentiasa positif dengan apa yang anda lakukan setiap hari. Baik, hari ini cikgu bersiaran di dalam store sukan cikgu sebenarnya. Baik, hari ini cikgu akan review sedikit berkaitan dengan cerpen yang ada dalam buku teks kesusasteraan Melayu, iaitu teks Kubentang Sehelai Peta. Baik, cerpen yang cikgu nak review hari ini ialah berkaitan dengan sebuah cerpen yang bertajuk di muka surat 62 Res Judicata. Okay. Res Judicata muka surat 62 buku teks Kubentang Sehelai Peta. Baik, tanpa membuang masa lagi lah, cikgu bincang santai sahaja. Okey, cerpen Res Judicata ini merupakan sebuah cerpen yang sangat menarik dan dekat dengan kita, dekat dengan dunia kita, dekat dengan senario yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. Baik, cerpen ini bermula di satu tempat di perkarangan mahkamah apabila seorang lelaki, seorang peguam ditemu ramah oleh wartawan, dikelilingi oleh wartawan, kameraman yang bertanyakan satu kes yang berkaitan dengan saman terhadap sebuah syarikat kereta api. Okay? Sebuah syarikat kereta api. Seorang peguam ni yang sebenarnya mewakili diri dia sendiri, bukan mewakili anak guam dia, tetapi mewakili diri dia sendiri. Seorang peguam yang nak menyaman syarikat kereta api dekat negara kita ni, okay, yang melibatkan kerugian bernilai 27 juta ringgit. Huish, banyak tu. Okay, ceritanya bermula begini. Peguam ni dia naik kereta api, nak ke KL Sentral dan seterusnya nak ke KL Sentral, seterusnya nak ke KLIA untuk ambil flight dan terbang ke Jakarta sebab ada satu mesyuarat, satu meeting projek yang bernilai lebih 27 juta ringgit. Dianggarkan begitu. Tetapi semasa menaiki kereta api itu mengalami masalah, tergendala, sehingga dia lewat untuk ke KLIA dan lewat untuk menaiki pesawat, dan terlepas pesawat. Bila dia sampai ke lapangan terbang tu, dia terlepas pesawat untuk ke Jakarta, dan dekat situ dia kata dia mengalami kerugian 27 juta ringgit dan dia nak saman syarikat kereta api ni. Sebab tu dia bawa kes tu ke mahkamah. Jadi bila berlakunya situasi begitu, bila wartawan dan media-media ni bertanyakan soalan dan sebagainya, mengambil video dan sebagainya, dan dipaparkan, berita ini hangat dan dipaparkan di televisyen. Dan apabila dipaparkan di televisyen, ia mendapat reaksi yang berbagai daripada masyarakat lah. Dia kata dekat seorang lelaki ni, tukang gunting, memberi respon yang begitu. Seorang kanak-kanak memberi respon gelak-gelak, tak tahu apa-apa. Ada makcik yang tengok TV terlopo-lopo. Ada juga kes macam gini. Lebih kurang macam gitulah pemikiran mereka. Dan apabila paginya, keesokan harinya, berita ni malam tadi dah tersebar di dalam di televisyen, dan pada keesokan paginya dia keluar di akhbar-akhbar. Bila orang baca dekat paper tu, dia lebih jelas lah apa kronologi cerita tu sebenarnya, dan kenapa peguam itu nak mengambil tindakan. Dan apabila dibaca oleh peguam yang lain, dia kata, apa benda lah dia ni, dah 7 tahun berkecimpung dalam bidang peguam. Peguam yang tadi tu, yang nak saman tu, dia dah 7 tahun, dia dah ada syarikat guaman dia sendiri, walaupun kecil, dan ini memberikan reaksi yang berbagai. Ada peguam yang berpengalaman, dia respon, dia kata, apa benda ni, ini tak boleh jadi kes, tak boleh dibawa disaman
di mahkamah. Sebabnya kes ini berangkai, dia kata. Kes berangkai, tak boleh diambil tindakan, dia kata. Berangkai maksud dia masalah itu berlaku disebabkan oleh ada masalah-masalah yang lain. Contoh dia, dia rugi 27 juta. Okay, dia rugi 27 juta. Tapi dia kata, aku rugi sebab kereta api ni lambat. Bila kereta api lambat, aku lambat nak ke KLIA. Bila aku lambat nak ke KLIA, aku terlepas penerbangan. Bila aku terlepas penerbangan, aku tak dapat bincang pasal projek 27 juta itu. Itu kes berangkai dipanggil. Dan dia kata kes macam ni tak boleh dibawa ke mahkamah, tak boleh disaman di mahkamah, dan tak mustahil untuk menang. Itu tanggapan peguam yang berpengalaman. Jadi peguam ni tadi dia tetap dengan pendirian dia, dan ada pensyarah dekat universiti juga mengiyakanlah. Dia kata memanglah tak boleh, memang tak boleh lah jadi kes sebab itu kes berantai. Dan dia kata ada bagusnya juga sebab pandangan dia mungkin peguam ni tadi dia bukan nak saman sebab nak duit semata-mata, tapi dia nak lebih kepada kesedaran ni macam mana. Dan pada keesokan harinya juga ada seorang wartawan perempuan, dia call peguam yang nak saman tadi tu. Dia call, dia kata ada profesor tak ingat nama apa, Roy J ke J Roy macam tu lah. Dia komen, wartawan tu tanya peguam tu, dia komen, dia kata adakah semata-mata nak publicity, ataupun ada peguam tu dia kata ini tak boleh jadi kes sebab ini kes berantai. Jadi dia macam nak provoke lah, dia macam nak provoke. Tapi peguam ni tadi dia tak nak menjawab sangat. Dia tak nak jawab, dia kata tak apalah, nanti saya jawab di mahkamah. Persoalan-persoalan tu nanti kita akan bincangkan di mahkamah. Tapi peguam perempuan ni tadi dia tak nak putus asa, dia jawab jugalah. Dia tanya juga soalan yang dia tak nak jawapan tu tidak kan. Dia tanya juga soalan, dan peguam ni tadi jawab, saya bukan semata-mata nakkan duit. Bukan duit itu yang saya nak sebenarnya, dan bukan populariti disebabkan oleh syarikat guaman saya ni kecil. Tak. Tapi saya nak menyedarkan syarikat-syarikat ini, syarikat-syarikat besar ni, syarikat-syarikat konsesi pengangkutan ini, supaya sedar bahawa memberi servis yang baik itu kepada pengguna-pengguna ini adalah satu tanggungjawab yang besar, dan itu adalah tanggungjawab syarikat-syarikat pengangkutan ini. Kalau dia tahu kalau dia lakukan kesilapan ataupun perkhidmatan servis yang kurang baik, ini akan memberi kerugian kepada ramai pelanggan yang naik kereta api. Dan dianggarkan satu hari lebih kurang 90,000 ke 100,000 orang yang naik pengangkutan kereta api. Dan kalau syarikat kereta api ini tak bertanggungjawab, tak cakna, tak memberi servis yang baik, ini mendatangkan kerugian yang sama sebagaimana yang berlaku kepada saya, kata wartawan itu tadilah. Dan kata peguam itu tadi kepada wartawan, dan wartawan ni tadi dia tak ada point dah nak tanya. Jadi kes ini terus dibawa ke mahkamah. Syarikat kereta api ini juga dia memohon kepada mahkamah supaya peguam daripada syarikat kereta api ini mohon kepada mahkamah supaya saman itu dibatalkan. Tetapi peguam ni tadi yang nak saman ni tadi, dia kata I akan go on, I akan teruskan, dia kata. Dan perbicaraan kes tersebut berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh peguam itu tadi di mahkamah. Dan cerita itu berakhir di situlah. Dia tak ada keputusan, dia berakhir sebagaimana begitu sahaja. Dia berakhir tak ada kata putus, siapa yang menang, siapa yang kalah. Okey, itu sahaja review daripada cerita cerpen Res Judicata. Okey, Res Judicata karya Aidil Khalid. Okey, itu sinopsis secara ringkas dan cikgu dapat kongsikan. Baik, sebenarnya masalah sebegini dia amat jelas lah dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita nak bincangkan, perkara ini sangat jelas berkaitan dengan servis yang kurang baik lah.
daripada syarikat-syarikat pengangkutan ini. Ada yang sering lambat, kita dah tunggu. Masyarakat kita sering membandingkan perkhidmatan pengangkutan awam di negara kita dengan di negara Jepun contohnya, di Korea contohnya, yang sharp, yang tepat masa. Tetapi dekat negara kita, lambat ini menjadi kebiasaan. Tak ada orang yang nak tegaskan lambat 3-4 minit, tak ada masalah. Alah, baru 3-4 minit, alah, baru 10 minit. Dia tak menjadi satu isu yang besar. Tapi kalau negara-negara yang maju, negara-negara maju, negara-negara yang dunia pertama lah kita kira, masa itu sangat-sangat penting. Dan cerpen ini memberikan satu gambaran, memberikan satu gagasan supaya kita masyarakat yang mempelajari sastra ini, yang mempelajari cerpen ini, tahu akan cerita res judicata ini, memberi gambaran, menyedarkan supaya kita ambil cakna tentang perkara masa ini, yang kalau syarikat-syarikat pengangkutan ini lambat, tak memberikan servis yang baik. Sebab kita pengguna, kita membayar dan dia tahu waktu perjalanan. Kalau kita beli tiket, dia tahu daripada pukul berapa ke pukul berapa, bila time kereta api itu akan sampai. Dia tak boleh tergendala, lambat sedikit, kurang daripada waktu asal dia. Tak boleh. Ini memberikan kesan yang sangat besar kepada masyarakat. Ini membawa kerugian yang sangat besar. Masa itu kalau dinilai dengan duit, tak terbayar, tak ternilai harganya. Jadi cerpen ini saya kira sangat-sangat bagus, sangat-sangat dekat dengan masyarakat, dan semua masyarakat harus sedar. Dan kita sebagai pengguna, saya kira kita perlu menyokong peguam yang ingin menyaman syarikat kereta api tanah Melayu itu tadi, supaya ianya memberikan satu gambaran yang jelas bahawa syarikat-syarikat pengangkutan ini bukan, walaupun dia syarikat yang besar, syarikat yang banyak kuasa, banyak duit, tapi dia perlu memberikan servis yang baik. Walaupun orang yang komen itu, orang yang menentang itu adalah orang-orang yang biasa, tak segah syarikat yang besar itu, tetapi isu ini sangat-sangat besar. Isu ini sangat-sangat perlu dititik beratkan dalam kalangan masyarakat kita. Baik, cikgu kira itu saja review cikgu berkaitan dengan cerpen res judicata ini. Sangat-sangat menarik cerpen ini, dan cikgu harap video ini dapat membantu pelajar-pelajar di luar sana yang nak santai-santai untuk faham berkaitan dengan cerpen res judicata ini. Dapat santai-santai dengan cikgu bercakap, dapat santai-santai ambil sedikit ilmu daripada review cikgu ini. Cikgu rasa setakat itu saja review cikgu, sembang santai cikgu. Jangan lupa like and subscribe video cikgu supaya nanti awak akan dapat notification, dan cikgu rajin untuk post video berkaitan dengan pelajaran, berkaitan dengan pendidikan kesusastraan Melayu. Baik, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.